Yang ketiganya muhasabah. Selalu hisap diri kita. Hisap diri kita, amal aku banyak mana dah ni? Umur aku banyak dah, kurang dah, tua dah. Saya tuan umur dah 47 tahun. Tengok amal kita, patah balik amal kita, Allah. Tengok balik zaman muda kita, Allah. Selalu muhasabah. Tuan-tuan duduk dekat rumah, tuan-tuan duduk, tuan-tuan pejam mata tengok. Yang perempuan macam tu juga. Duduk pejam mata, tengok apa amal baik yang aku boleh banggakan untuk bawa jumpa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang aku boleh banggakan bawa untuk jumpa Allah? Tuan-tuan, akhirat ini benar. Alamul barzah ini benar. Mahsyar ini benar. Tuan-tuan, kita pergi bank, tiba-tiba kita ambil nombor dan nombor kita itu beribu-ribu. Kita ambil nombor 1421. Kita tengok di kaunter, baru 1000 nombor yang naik. Kita akan kata ada 420 orang lagi. Apa perasaan tuan-tuan? Lama lagi tak? Lama. Begitulah keadaan kita di yaumul mahsyar. Kita akan tanya, bila sampai giliran aku ya Allah? Ni bila sampai aku untuk dihisab ya Allah? Aku telah tunggu terlalu lama ya Allah, dalam keadaan azab, dalam keadaan sengsara, sehingga athar ada mengkhabarkan kepada kita, yaitu matahari ibadat sejengkal daripada kepala, sehingga kita berenang di lautan peluh. Macam mana tuan-tuan? Panas duduk dalam bank ada akon tuan-tuan. Kita dak tunggu ya Allah, bila masa aku nak kena hisap ni? Lama ke ya Allah? Lama lagi ke? Lama lagi ke? Kita akan cakap macam tu. Muhasabahlah. Kita hisap diri kita, hitung-hitung ya Allah, amal aku sikit, jahat aku banyak, jahat aku masih tak kurang lagi ni, mengumpat aku tak kurang lagi ni, malas-malas aku dalam buat ibadat tak kurang lagi ni, apa pun tak kurang lagi ni, baik aku masih tak tambah pun. Semayang sunat tak tambah, zikir tak tambah, semua tak tambah. Besok kita menyesal di hadapan Allah, tapi pada ketika itu penyesalan itu tidak diterima oleh Allah. Allah tolak penyesalan. Menyesallah. Kemudian kata ulama, jalan keluarnya musyahadah. Musyahadah apa? Sentiasa kita menyaksikan kebesaran Allah. Kita sentiasa rasa aku ni, Allah pandang aku ni. Kita rasa aku ni milik Allah. Musyahadah. Sentiasa ingat Allah. Ingat Allah. Sebab itu masjid ini dinamakan rumah Allah. Bila kita duduk dalam masjid, kita ingat Allah. Bila kita pergi pasar, kita ingat Allah. Mana diingat? Masa kita duduk kat futsal, ingat Allah. Masa kita main futsal, kita ingat Allah tak? Pada ketika itu mati kita. Mana ada, kita lupa langsung. Total loss. Total loss kan? Yang salahnya bukan main futsal, yang salahnya lupa Allah. Main apa pun, tetapi setiap detik hati kita mengingati Allah. Setiap detik hati kita ingat Allah. Buatlah apa pun, dalam pada ketika itu kita langsung tidak ingat Allah, lost contact nama dia.
Itu orang Pulau Pinang cakap macam tu kan, lost contact kan. Orang Pulau Pinang cakap apa lost contact ni? Tu orang Pulau Pinang kan, lost contact lah kan. Habis terus. Putih langsung hubungan kita dengan itu yang saya ulang balik. Biar jadikan setiap nadi kita ini di dalam ingat Allah. Selalu praktis tentang degup jantung kita dengan kalimah Allah. Degup jantung, duk sekali Allah, duk Allah, duk Allah, duk Allah. Ada tidur kita pun dalam asma' jalan salah Allahu Akbar, duk 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 Allah 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 Allah. Sentiasa kita menyaksikan selamat. Apa dapat kalau kita buat semua ni? Maka ulama sebut natijah daripada semua benda ini, satu, hati dia terpelihara daripada segala kerosakan dan kebinasaan. Selamatlah hati dia. Hati yang selamat, nama dia roh yang roh selamat. Bila roh selamat, besok nak balik pun roh sihat, balik pun sihat. Tapi kalau roh sakit, balik pun sakit. Roh sakit, balik sakit. Kalau roh sihat, balik sihat. Mana roh sihat? Ya ayyatuhan namsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini dia mutmainnah, sihat tubuh, iaitu diri yang tenang, nafsu yang tenang. Kita beramal mengaji ni sebab nak duduk, nak minta supaya hidup kita, nafsu kita tenang. Tenang dengan dunia, tak keluh kesah dengan keduniaan, tenang dengan Allah. Tenang dengan Allah. Bila sebut nama Allah, tenang, seronok. Pasal apa seronok? Sebab Allah kekasih kita. Sebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seronok. Kenapa seronok? Sebab Rasulullah itu kekasih kita. Tuan-tuan tanya, sebut nama Allah seronok tak? Sebut nama Nabi seronok tak? Berapa banyak sebut nama Allah? Tanya pula. Tentu bila seronok banyak. Seronok dengan Nabi Muhammad, kalau seronok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu banyak. Macam kita cerita pasal kekasih kita. Kita cerita dengan kawan kita, aku ada markah aku ni. Berapa jam kita cerita pasal markah kita? Lama kan? Sebab hak yang kita cerita itu iaitu insan yang kita sayang. Begitu juga. Tanya, berapa banyak kita sebut Allah? Berapa banyak kita sebut Nabi? Ini tanda kasih. Kedua, akan menghasilkan zuhud. Takut dia dengan keduniaan ini dia jauh dengan
Langsung dia berhati-hati dengan dunia. Berhati-hati dia dengan keduniaan. Selama ni kita pening dengan dunia, bukan pening dengan akhirat. Mana ada kita pening dengan akhirat? Ada tuan-tuan? Hoi, tak dapat sembahyang malam dah seminggu, pening kepala. Ada? Makin sihat ada? Tak dapat sembahyang duha dah sebulan, makin sihat ada? Mana ada pening? Tak dapat cari duit, pening tuan-tuan. Pening. Allah. Ada orang mesej saya, Ustaz, saya tak tahulah Ustaz, 3 bulan tak kerja dah, tapi saya tengok dia hidup lagi. Boleh WhatsApp saya lagi? Mana tak mati lagi lah. Tapi kalau hilang akhirat, hati mati. Bila hati mati, dia takkan nampak benda itu satu kerugian. Dia tak rasa rugi lah, dia tak menangis lah. Allah, ruginya aku. Perkataan ini yang kita akan ucap bila di alam barzah, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, sekarang kita hidup kan, tuan-tuan pakai baju cantik, saya pun pakai jubah cantik, serban, tuan-tuan pun cantik, boleh pakai jam, boleh pakai handphone. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan bayangkan kita duduk di satu liang lahat. Tuan bayang, tempat tu sempit, tempat tu tak selesa tuan-tuan. Tanah tuan-tuan kalih kot ni, bau tanah. Tuan-tuan kalau kalih pun, tuan-tuan tak boleh kalih pun, ngam-ngam. Orang akan letak bantal kita, orang akan letak himpit kita dengan tanah, tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan boleh duduk tak? Saya dengan tuan-tuan boleh duduk tak tempat ni? Dalam liang ni orang akan baringkan kita mengiring hadap kiblat. Makna orang kambuh kita pelan-pelan. Atas kita tanah, semua tanah. Agak kita boleh duduk tak tuan-tuan? Sekarang ni kita duduk dalam keadaan yang penuh selesa. Ada aircon. Kubur kita ada aircon tak nanti? Masa tu tuan-tuan, ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kita, dan pada ketika itu nyawa sedang berada di gar-gara Allah, pada ketika itu ditasawurkan kepada kita amal baik kita sebelah kanan. Kita paling tengok, dan amal baik kita pada ketika itu sedikit sangat. Dan kita paling wajah kita ke sebelah kiri, amal kejahatan kita terlalu banyak. Dosa-dosa kita yang zaman muda kita dulu belum diampunkan oleh Allah. Kita tahu ke tuan-tuan, dosa kita telah diampunkan oleh Allah? Kita tahu ke dosa kita Allah telah ampunkan? Atau kita sangka sahaja? Kita tahu ke Allah telah ampunkan dosa kita? Atau kita sangka saja? Jangan jadi macam iblis. Iblis tak pernah rasa bersalah. Orang yang tinggal salat sampai Nabi kata besok apabila ia masuk ke dalam liang lahat, Allah tukar kepalanya menjadi kepala babi. Bukan satu solat kita tinggal, puluhan solat kita tinggal, puluhan waktu kita tinggal dulu. Allah dah ampun ke dosa kita ni agak-agak? Dosa mengumpat, Allah dah ampun ke? Yang perempuan dosa lawan suami dia, Allah dah ampun ke? Kita dosa zaman muda kita biarkan isteri kita dalam keadaan tidak mengaji, anak-anak kita dalam keadaan jahil, isteri kita dalam keadaan jahil, kita biarkan mereka. Ustaz, saya telah kahwin baru dan isteri saya sekarang patuh dengan Allah. Bagaimana bekas isteri kita dulu? Selama berapa tahun kita mengahwininya? Apakah kita menjalankan tanggungjawab kepada mereka? Selama mana kita menjadi suami mereka dulu? Jika 6 tahun,
7 tahun. Mereka datang besok di hadapan Allah. Ya Allah, takkan kau masukkan aku seorang di dalam neraka? Aku jahat, aku sesat ini disebabkan suami aku, ya Allah, yang tidak pernah amal ma'ruf nahi mungkar kepada aku. Suami aku tak pernah ajak aku buat baik. Suami aku tak pernah tunjukkan aku buat baik. Suami aku tak pernah bawa aku buat baik, ya Allah. Takkanlah aku seorang yang masuk neraka jahanam, ya Allah. Aku nak kau heret juga laki-laki itu masuk bersama-sama aku ke dalam neraka jahanam. Pada ketika itu, tuan-tuan, tidak ada balas ihsan daripada Allah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebab dalam dunia kita pandai cakap. Sebab itu di akhirat pun orang munafik ini dia akan balas juga cakap Allah. Lalu Allah kunci mulut mereka. Ini surah Yasin. Ini Al-Quran. Allah cakap itu benar. Dalam dunia kita kilas. Alah, tak apalah. Sehingga di akhirat besok kita juga akan kilas cakap Allah di yaumul akhirah, di padang mahsyar. Kita akan bagi juga alasan di hadapan Allah. Lalu Allah telah cerita siap-siap semasa kita di dalam dunia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Aku akan kunci mulut-mulut mereka itu pada hari itu, kata Allah, yaitu yaumul mahsyar. Nakhtimu ala afwahim. Allah kunci mulut-mulut mereka karena mereka banyak memberi alasan. Mereka bagi sebab dengan Allah. Lalu apa kata Allah? Kaki mereka akan bagi tahu, tangan mereka akan bercakap, kaki akan bercakap. Kita boleh soroklah dalam dunia ni, tapi kalau tangan kita bercakap macam mana? Kaki kita besok mengadu dengan Allah macam mana? Nak tipu. Telinga kita besok bercakap dengan Allah macam mana? Kita nak tipu. Jari-jari kita cakap dengan Allah macam mana? Kita nak tipu. Mata kita cakap dengan Allah macam mana? Kita nak tipu. Kita tak boleh tipu Allah, tapi kita boleh tipu orang. Kita boleh tipu orang, tapi kita tak boleh tipu Allah. Tunggulah saat itu, tunggulah masa itu, sebab tak ada siapa pun boleh tolong kita. Betul lah Allah cakap dalam surah Sajadah, farji'na na'mal salihah. Hidupkanlah kami, ya Allah. Kembalikanlah kami, ya Allah, dalam dunia ni. Balikkanlah, ya Allah. Kita yang dah mati ni, kita cakap dengan Allah macam tu. Hidupkanlah, ya Allah, balik. Ya Allah, hidupkanlah kami balik. Bila Allah tanya nak buat apa, kami nak buat amal soleh, kami nak buat baik, ya Allah. Dahlah, kami tak nak dah, ya Allah, buat jahat. Kami nak buat baik. Allah kata tak boleh. Aku dah bagi kau umur sampai 60 tahun, apa kau buat? Aku bagi kau umur sampai 40 tahun, apa kau buat? Aku bagi kau umur sampai 70 tahun, apa kau buat? Kau makan aja ke? Kau tidur aja ke? Kau jalan aja ke? Kau cari dunia aja ke? Walhal kau tahu kau akan balik ke tempat ini, iaitu yaumul akhirah. Semua orang dalam masjid ni tahu kita nak balik besok jumpa Allah. Tak ada siapa pun orang dalam masjid ni
yang tak tahu dia akan mati nak balik jumpa Allah di akhirat. Tapi cuma sekadar tahu je lah apa tindakan kita untuk balik jumpa Allah. Dan di antaranya iaitu dapat merasakan kemanisan ibadat. Bila dia buat semua benda tu, manislah buat ibadat. Zikir manis, semayang manis, semua manis. Seronok aja.